Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Alhamdulillah, pada pertemuan kita yang lalu telah pun kita masuk dalam di muka surat 102, dan perkara yang terakhir yang kita bincangkan adalah mengenai perkara-perkara sekiranya seseorang itu sedang solat lalu dia teringat akan perkara-perkara yang tidak termasuk dalam ibadah solat. Jadi pada pertemuan kita yang lalu ketika kita berhenti pengajian telah kita kupaskan bersama bahawasanya walaupun dalam hukum fiqh ianya sah, kerana hukum fiqh kita bincangkan yakni rukun-rukun solat 13 perkara. 13 perkara antara lain niat, berdiri bagi mereka yang mampu, takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, kemudian rukuk beserta tuma'nina, i'tidal berserta tuma'nina, sujud berserta tuma'nina, duduk antara dua sujud berserta tuma'nina dan sebagainya. Jadi kita mengatakan apabila disebutkan perkara-perkara sedemikian, yakni membaca suratul Fatihah, rukuk, sujud dan sebagainya berserta tuma'nina, sekiranya seseorang itu melakukannya sah. Namun minggu yang lalu juga telah kita kupaskan itu juga tidak bererti kita hanya menitik beratkan perkara yang zahir. Kita juga sewajarnya, seharusnya dituntut dan sememangnya apabila kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita hadirkan diri kita. Janganlah kita lalai ketika rukuk dan sujud, sedangkan pada ketika itu kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan Allah. Jadi hendaklah kita apabila membaca Subhana Rabbiyal Azim, jadi kita maha suci Allah yang maha gagah. Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi pada ketika itu kau dapat seolah-olah kita cuba bayangkan kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Ini yang Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis, yakni apabila ditanya apa tu ihsan, Nabi SAW menyebutkan al-ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in yakun tarahu fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Sekiranya kamu tidak dapat melakukan demikian, ingatlah Allah melihat kamu. Jadi ketika kita rukuk dan sujud, ingat kita sedang sembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaiknya bukan hanya kita menitik beratkan rukun-rukunnya yang zahirnya, akan tetapi kita juga jaga akan hati kita, zikrullah, mengagungkan Allah dengan sempurna, jangan kelang kabut, perbanyakkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Silap faham masyarakat kita, mereka sangkakan membaca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la hanya 3 kali. Itu silap faham. Sebenarnya kita disunatkan memperbanyakkan bacaan. Minimum kalau dapat, untuk minimum kesempurnaan adalah 3 kali. Tetapi digalakkan lamakan rukuk, lamakan sujud, apatah lagi kalau kita sedang solat sunat sendirian. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Di muka surat 102, Al-Imam Said Sabiq rahimahullah menerangkan dengan tajuk teringat akan perkara-perkara yang tidak termasuk dalam urusan solat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitanu wa lahu durat." Jika telah dilaungkan azan, maka syaitan pun berlari terbirit-birit dan mengeluarkan kentut sehingga tidak terdengar olehnya azan. Ya, hatta la yasma'al azan. Maka syaitan kelang kabutlah,
berteraburlah istilahnya ya. Fa idza qudiyal azan, maka apabila azan sudah pun dikumandangkan, maka aqbala, maka syaitan pun kembali. Jadi apabila dilakukan azan, syaitan pergi. Apabila azan telah sempurna, maka syaitan pun kembali lagi. Fa idza thuwiba biha adbara, fa idza qada, maka syaitan pun kembali. Namun ketika dibacakan laungan qamat, maka dia lari sekali lagi berjauhan. Tetapi selepas laungan qamat, dia datang lagi untuk mengganggu hati seseorang yang hendak mengerjakan solat. Maka syaitan pun menggoda, mengganggu orang yang nak sedang solat tadi. Maka syaitan pun katakan, bisikkan kepada orang yang sedang solat tadi, ingatlah ini, ingatlah itu, ingatlah barang yang kamu hilang, kat mana tempat dia. Ingatlah benda yang semalam suami kamu dah janji. Ingat apa dalam beg, ingat lepas ni mana nak pergi. Ini syaitan ganggu. Pernah diganggu syaitan tak? Jadi ketika sedang solat, tiba-tiba teringat benda yang hilang, tiba-tiba sedang solat tu teringat perkara itu, perkara ini gangguan syaitan. Kita ada dua pilihan. Kita nak layan syaitan ganggu kita, dua-dua kita pun layan. Kat mana? Oh kat situ, kat mana? Jadi kita pun layan. Ataupun auzubillahi minasyaitonir rajim, kita fokus kembali balik. Jadi jangan layankan. Kalau kita layankan berarti syaitan distract kita pun distracted oleh syaitan, maka solat kita itu boleh dikatakan begitulah, kita hanya menitik beratkan perkara yang zahir. Jadi syaitan pun menggoda, ingatlah ini dan ingatlah itu. Maka orang itu pun teringat lagi akan perkara-perkara yang sebelum ini tidak diingatkan. Di luar solat tak ingat perkara itu. Di dalam solat boleh teringat. Satu perkara saya nak katakan. Kalau di dalam solat ingat, kita pun layankan, tak guna. Pasal nanti lepas solat kita lupa balik. Jadi lebih baik kita tinggalkan. Kita dah ingat gitu, lepas solat pun kita lupa balik. Jadi jangan layankan. Jadi solat kita itu nanti akan hanya penat. Pasal kita hanya menitik beratkan perkara yang zahir. Sepatutnya solat itu mendatangkan kekhusyukan, memberi ketenangan, memberi nikmat. Bila dapat ketenangan, bila dapat nikmat, kalau kita mengagungkan Allah, dapat kita cuba khusyuk, kita akan dapat ketenangan jiwa. Pasal kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, ataupun ketika sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Lalu kita merendahkan diri, kita mohon pengampunan Allah. Ketika sujud kita dah tahu kan, kita disunatkan perbanyakkan doa. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lam biha minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Kalau kita dapat faham bahasa Arab lagi, subhanallah, rasa nikmatnya. Kita mohon, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku yang terdahulu dan yang terkemudian. Dosa-dosa yang aku lakukan secara terang-terangan atau aku lakukan secara sembunyi-sembunyi. Dosa-dosa yang Engkau lagi maha mengetahui daripada diriku. Engkau lah yang terdahulu dan Engkau yang terkemudian. Contoh. Jadi maksudnya doa apa saja, kita akan dapat khusyuk dan kita akan dapat lebih merendahkan diri. Ini contoh pada jemaah. Oleh itu, jadi maka orang itu pun teringat lagi akan perkara-perkara yang sebelum ini tidak diingatkan, sehingga dia tidak sedar berapa rakaat yang dia kerjakan. Oleh itu, jika seseorang tidak tahu sama ada dia telah okey, baik, sampai situ. Jadi syaitan akan mengganggu sampai dia teringat perkara ini dan perkara itu. Semua orang pernah berlaku. Lalu dia terlupa berapa rakaat yang dia lakukan. Ini dah rakaat ketiga ke rakaat keempat ya? Rakaat ketiga ke rakaat keempat? Ini rakaat kedua ke rakaat pertama? Kalau solat witir, satu rakaat boleh lupa juga tak? Jadi ini dah mula solat ke belum mula solat ni? Jadi maksudnya para jemaah, seperti yang saya katakan, Nabi SAW telah mengingatkan bahawasanya syaitan akan mengganggu kita. Dan lalu kita pun terlupa kadang-kadang bilangan rakaat. Maka perkara yang lain, Nabi SAW ingatkan, berikan panduan. Kalau kita terlupa bilangan rakaat,
Jadi apa yang hendak kita lakukan? Tambah. Jadi kalau kita terlupa ni rakaat ketiga ke rakaat keempat. Jadi ambil yang angka yang lebih rendah. Jadikan dia sebagai 3. Lalu kita buat lagi satu lagi rakaat. Mana tahu kurang, jadi itu dah satu penambahan. Kalau kurang kita dah buat menyempurnakanlah. Kemudian kita sujud sahwi di akhirnya. Jadi sehingga dia tidak sedar berapa rakaat yang telah dikerjakan. Oleh itu, jika seseorang tidak tahu sama ada dia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dia sujud sahwi sebanyak 2 kali sujud ketika duduk tasyahud akhir. Itu perkara sujud sahwi pula. Jadi maksudnya di sini para jemaah yang dirahmati Allah, syaitan akan senantiasa mengganggu seseorang yang sedang solat. Seperti mana saya katakan, maka janganlah kita melayani gangguan syaitan tersebut. Jadi kalau kita, ustaz, saya solat ni tak dapat khusyuk lah, usaha tak dapat khusyuk, kadang-kadang syaitan pun bisikkan kepada kita, apa guna kau nak solat, kau solat pun tak khusyuk. Ni kita dipermain-mainkan oleh syaitan. Apa guna nak solat, kau solat pun tak khusyuk. Jadi kita pun alah sia-sia solat. Ini gangguan syaitan. Jadi syaitan ganggu kita berbagai-bagai cara. Kadang-kala dengan kita tak khusyuk, kita rasa macam tak ada kemanisan, tak sempurna solat, lebih baik jangan solat. Kadang-kala kita rasa was-was. Jadi kalau kita rasa was-was, berwuduk kadang-kala. Berwuduk dah basuh, ni sah tak? Mungkin satu tak kena. Start all over again. Basuh ni mungkin tak kena betul, nanti tak sah. Jadi kita buat lagi. Ini sifat was-was. Jangan kita ada sifat was-was. Kita sedang solat, dah baca suratul Fatihah. Tadi aku ni rain tadi tak bersempurna ni. Lebih baik baca sempurnalah. Terus baca ihdinas siratal mustaqim. Terus nampak, aku terahem pula. Ada orang kata kalau dah baca Fatihah tak boleh diselang-seli dengan ungkapan-ungkapan. Dah ahem pula nanti. Baca baliklah. Baca balik suratul Fatihah. Kita dah baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Batuk pula. Terus baca balik. Ini syaitan ganggu. Sebenarnya berdehem ke batuk atau sebagainya tidak mengganggu Fatihah kita, kita boleh teruskan. Ini contoh para jemaah. Ilmu itu penting. Ya. Jadi syaitan akan mewaswaskan kita. Sama ada dia tarik kekhusyukan kita atau waswaskan kita. Jadi Nabi dah ajarkan, kalau kita tak tahu 3 rakaat ke 4 rakaat, jadikanlah dia 3 rakaat. Tapi itu bukan berarti setiap waktu kita solat sujud sahwi. Solat zuhur sujud sahwi. Sujud asar sujud sahwi pasal lupa. Jadi setiap waktu mungkin kita solat 5 rakaat. Tak boleh juga para jemaah. Jadi kita kena khusyuk. Kalau dah sering kali berlaku 3 ke 4, kita kena fokus. Jangan diganggu. Jadi jangan kita melayangkan kita punya was-was asyik. Dah belajar kalau was-was jadikan 3. Jadi kita buat lagi satu lagi. Jangan. Ya. Kadang-kadang gangguan di segi berapa bilangan rakaat. Kadang-kadang gangguan lepas sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud sekali lagi. Dah duduk antara 2 sujud ke belum? Duduk lagi sekali, kemudian sujud. Dah duduk ke belum? Jadi contoh para jemaah. Jadi ini semua adalah gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi antara perkara yang boleh kita lakukan demi untuk mendapat kekhusyukan, demi supaya tidak kurang diganggu syaitan, pertama sekali, kalau nak khusyuk dalam solat, seperti mana saya pernah sebutkan, khusyuk dalam wuduk. Ketika wuduk, kita hadirkan diri kita. Ketika kita berwuduk, membasuh muka kita, membasuh tangan kita, kita sedar, kita hadir. Jangan ketika wuduk, adik-adik, dah basuh kaki pula. Kalau kita lakukan demikian, nescaya solat kita pun besar kemungkinan susah akan dapat kekhusyukan. Jadi kekhusyukan dalam solat itu bermula dengan kekhusyukan ketika berwuduk. Bahkan kita boleh amalkan sunnah-sunnah seperti mana yang pernah kita belajar. Ketika berwuduk itu, ketika kita membasuh anggota wuduk, kita boleh berdoa. Apakah doa-doa ketika wuduk? Allahumma inni a'udzubika ya.
Kan? Apakah doa ketika berwuduk? Allahumma ighfir li dhanbi wa wassi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Betul kan? Dah belajar belum? Dah. Amalkan tak? Masya-Allah. Jadi memang betul lah, kadang-kadang jemaah kita ni, ustaz tanya sekarang saya tak dapat, dia tak masuk ustaz. Dia kena betul-betul live tengah berwuduk baru wahyu masuk. Ya. Jadi apabila kita berwuduk, basuh muka kita baca doa. Kita dah belajar. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Maksudnya apa? Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah rumah tanggaku ya Allah. Dan Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi, dan berkahilah rezeki yang kau kurniakan kepadaku. Itu doa. Kita dah belajar, ada hadisnya di mana kita disunatkan membaca doa tersebut ketika berwuduk. Jadi apabila kita berwuduk, kita baca doa, hadir, kita minta ya Allah, Allahumma ighfir li dhanbi, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku, wa wasi' li fi dari, lapanglah rumahku, rumah tanggaku ya Allah, wa barik li fi rizqi. Jadi kita hadir, kita tak khayal. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Ada seorang pernah memberitahu saya, perkara ini bukan hadis, akan tetapi antara apa yang diamalkan selain daripada doa itu juga, ketika dia berwuduk dia baca doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Jadi dia beritahu saya itu antara rahsia di mana mata dia terang, dia tak perlu nak pakai spektakel ke. Ini contohlah. Pasal ketika berwuduk dia berdoa Allahumma afini fi badani, ya Allah beri aku keafiatan pada badanku ya Allah. Allahumma afini fi sam'i, untuk dalam pendengaranku, dan juga dalam waqfi wa fi basari, dalam penglihatanku. Ini contoh para jemaah. Yang penting apa yang ingin saya sebutkan di sini adalah ketika kita berwuduk, khusyuklah dalam wuduk kita. Ianya permulaan khusyuk dalam solat insya-Allah. Imam Bukhari meriwayatkan bahawasanya Umar berkata, ada kalanya aku menyiapkan keberangkatan pasukan tentera menjelang aku hendak mengerjakan solat. Meskipun solat seperti ini tetap dianggap sah, tetapi sepatutnya seseorang yang nak mengerjakan solat memberi tumpuan dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan segala godaan dengan memikirkan maksud ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dan menghayati hikmah setiap amalan dalam solat. Sebab setiap gerakan solat yang akan dicatat malaikat merupakan amal yang dikerjakan dalam keadaan sedar. Jadi sebaiknya kita mendirikan solat juga jangan ada distraction yang lain. Kalau kita nak kena sempurnakan perkara-perkara yang perlu kita sempurnakan dahulu. Jangan kita in between. Kononnya contohlah ya, kita nak masak Maggi lah. Kita tak apa kita boleh buat? Aku panaskan, masak air dulu, jeram air, aku solat. Nanti lepas datang dah habis solat, air pun dah terjeram, tinggal letak Maggi saja, contoh. Betul juga, bagus juga. Ni ada orang fikirkan demikian. Akan tetapi kalau dia dah jeram air, letak dalam kuali, dalam periuk katakan, ketika solat tu khusyuk tak? Teringat itu mendidih ke tak mendidih. Apatah lagi kalau ada baby, jangan baby pula nanti merangkak mengganggu kat situ. Nanti kalau tiba-tiba gas api termati, gas kalau ada terbakar tu, jadi benda-benda gini akan mengganggu. Jangan. Kalau nak buat sesuatu dulu, kemudian boleh solat. Atau nak solat dahulu, benda ni kemudian kan. Ini contoh. Jadi kalau kita sedang nak buat dua perkara serentak, sedangkan perkara itu boleh menjejas kekhusyukan kita, maka sempurnakan. Ianya jangan, itu pasti akan menjejas ketenteraman, kekhusyukan diri kita. Contoh, kecuali kalau kita masak nasi lah. Masak nasi pakai rice cooker tak ada masalah. Masak nasi on saja dia akan off sendiri, tak menjejas. Jadi maksudnya jangan ada perkara-perkara yang boleh menjejas. Masak lauk. Ya? Masak lauk. Yalah, masak lauk ke, nak goreng ikan ke, nak goreng
Ya, jadi sempurnakan dulu lah ya. Betul. Setiap gerakan solat yang akan dicatat malaikat. Kita ingat, solat ini kita rasakan perkara solat 2 rakaat sajalah. Sebenarnya dalam Islam, kita mengetahui dalam Islam ada berbagai ibadah. Contohnya, kita senyum kepada saudara kita dikira sedekah. Kita sedang jalan, nampak duri di jalanan, kita letak tepi, dikira sedekah, dapat pahala. Pasal orang yang lalu-lalang di situ tak akan terkena duri atau kaca yang kita telah angkatkan tadi. Kita bersedekah, dikira pahala. Kita berbuat baik, pahala. Semua pahala-pahala yang mempunyai berbagai-bagai martabat dan berbagai-bagai darajat. Solat adalah antara ibadah yang pahalanya begitu besar sekali, yang kita tak terkira dan tak terhingga. Kalau kita tengok solat 2 rakaat, kenapa pahalanya macam begitu besar? Kerana di dalam solat itu mempunyai berbagai amalan, berbagai perbuatan, berbagai pergerakan, berbagai bacaan. Kita mengagungkan Allah, kita membesarkan Allah, Allahu Akbar. Kemudian kita rukuk, Allahu Akbar. Di mana manusia tidak boleh rukuk kecuali hanya kepada Allah. Dan kita sujud, di mana manusia tidak boleh sujud kepada sesiapa jua sekalipun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pahala besar. Sebab tu solat yang 2 rakaat, contoh Nabi SAW katakan, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat sebelum subuh, apa pahalanya? Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kita renungkan, 2 rakaat solat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apa yang kita buat 2 rakaat? 2 rakaat itu mempunyai rukuk, sujud. Rukuk saja contoh, kalau kita bandingkan pahala kita senyum, pahala bersedekah, pahala bantu orang, mungkin rukuk saja pahalanya berlipat kali ganda. Sujud saja pahalanya berlipat-lipat kali ganda. Di mana tak ternilai kalau compare dengan ibadah-ibadah yang lain. Sujud yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya sampai ke langit. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebih baik daripada dunia dan segala isinya 2 rakaat tadi. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, itu dengan kalau kita renungkanlah, jadi 2 rakaat sebelum subuh tu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Adakah ianya 2 rakaat yang kita solat hanya penuh dengan kelalaian? Tidak. Pasti nilainya berbeza. Maka setiap kali kita nak rukuk, nak sujud, kita tahu nilai ni. Kalau contohlah ya, nak sebutkan macam mana kalau orang yang sedang competition, kalau dia dapat hit satu yang ini ball ke apa, dapat 10 markah. Yang hit ni ball 20 markah, yang ni 100 markah, ni 500 markah. Ini contohlah ya, ibarat. Jadi rukuk saja pahalanya, pointsnya subhanallah begitu besar sekali. Sujud tak khusyuk pahalanya sekian. Sujud dengan kekhusyukan pahalanya sekian. Sujud sambil kita berzikir pahala sekian. Sujud sambil berzikir mengagungkan Allah dengan penuh penghayatan pahalanya lagi sekian. Berbeza. Jadi sebab itu solat 2 rakaat sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Ini contoh para jemaah. Jadi dengan demikian kita kena value solat tersebut. Datang distraction, letak tepi, tolak tepi. Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, Ibn Hibban meriwayatkan daripada Ammar bin Yasir. Katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna rajulu la yansarifu. Ketika seseorang itu selesai mengerjakan solat, wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi. Seseorang lelaki yang telah menyelesaikan solat, teramatlah disayangnya bahawasanya malaikat tidak mencatat pahala solatnya selain 1/10.
hanya 1/10. Illa ushru salatihi tus'uha thumunuha sub'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Jadi setiap orang yang tunaikan solat, selepas habis solat, ada yang malaikat tulis 1/10. Ada yang malaikat tulis 1/9. Ada yang malaikat tulis 1/8. Ada yang 1/7. Ada yang 1/6. Ada yang 1/4. Ada yang 1/3. 1/3 dia dapat markah. Ada yang 1/4, 1/4. Ada yang thumunuha. Ada yang 1/3. Ada yang setengah 1/2. Nisfuha. Jadi setiap orang tunaikan solat berbeza-beza. Walaupun dia tunaikan solat yang sama 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat. Pahala berbeza-beza, points berbeza-beza. Sebenarnya saya katakan tadi, bagaimana perbezaan pahala tadi? Solat satu orang tadi, dia baca suratul Fatihah. Sah tak? Sah. Rukun solat. Satu baca suratul Fatihah, sah. Satu baca suratul Fatihah dan dia menghayati suratul Fatihah tadi. Beza. Ketika dia baca suratul Al-Ikhlas, dia menghayati suratul Ikhlas tadi. Ketika dia baca surah An-Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Ketika dia baca Ilahin Nas, dia tahu Tuhan kepada manusia. Penuh penghayatan. Jadi apabila kita sebut ilah Tuhan, Ilahin Nas, contoh. Jadi maksudnya para jemaah berbeza pahala. Begitu juga dengan rukuk yang khusyuk, sujud yang khusyuk, sujud 3 kali bacaan subhana rabbiyal a'la versus satu lagi baca 1 kali. Tak sama. Satu baca 3 kali, satu baca 5 kali subhana rabbiyal a'la. 5 kali dapat pahala lebih. Satu baca 5 kali tak khusyuk, satu baca 5 kali dengan kekhusyukan. Contoh, dapat pahala yang lebih. Jadi maka dengan demikian para jemaah, Nabi SAW menyebutkan ketika seseorang itu selesai mengerjakan solat, teramat ruginya, teramat sayangnya, kerana malaikat tidak mencatat pahala solatnya selain daripada 1/10, 1/10, 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/3 atau separuh saja. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ianya memberi kesedaran kepada kita lah. Tujuannya bukan untuk kita cari kesalahan orang, untuk kita muhasabah, untuk kita cek diri kita. Alhamdulillah, ini peluang untuk kita koreksi diri kita, perbetulkan amalan kita. Kalaulah nanti kalau dah ke akhirat tiba-tiba kita dapat buku catatan terperanjat, tak berguna. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala beri kita peluang hari ini dapat buku catatan lebih awal untuk kita renungkan. Macam kita nak duduk PSLE ke GCE O level ke, sebelum peperiksaan ada prelim, kita dapat tahu rupanya aku ni jawapan macam gini salah, banyak salah. Kita dapat perbetulkan sebelum main examination. Jadi alhamdulillah satu ketukan untuk diri kita. Aku sangkakan aku dah solat, dah alhamdulillah, rupanya masih ada kekurangan dan kelemahan. Namun itu juga bukan menjadi sebab untuk kita tinggalkan solat. Orang tak solat, zero. Bukan hanya zero tak apa, minus lagi ada. Pasal dapat siksa. Zero kalau tak solat, zero berarti tak dapat pahala, tak dapat dosa, satu cerita. Tak dapat pahala, dapat dosa lagi. Jadi kalau katakan kita ni ustaz, saya solat tapi tak khusyuk, teruskan solat. Doa pada Allah beri kekhusyukan. Jangan memandangkan tak khusyuk kita tinggalkan solat kita, dapat dosa nanti. Ya, ini bisikan syaitan. Baik. Al-Bazzar meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawasanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi pula, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang bermaksud, aku hanya menerima solat seseorang yang tunduk akan kebesaran, tidak bersikap sombong terhadap makhlukku dan tidak terus-menerus berbuat maksiat kepadaku. Waktu siang digunakan untuk berzikir kepadaku
dan berbelas kasihan kepada orang miskin, ibnu sabil, wanita janda dan orang yang ditimpa bencana. Orang itu akan bercahaya bagaikan cahaya sinar matahari. Aku memeliharanya dalam kemuliaanku. Aku serahkan urusan menjaganya kepada malaikatku. Aku memberinya cahaya di dalam kegelapan serta kesabaran ketika menghadapi keburukan orang lain. Dia ibarat syurga Firdaus antara sekian makhluk. Baik. Walaupun ianya hadis qudsi, namun ada sebahagian riwayat yang mengatakan hadis ini adalah dhaif, ya. Bukan hadis sahih lah. Namun satu antara pengajaran yang boleh kita lihatlah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini di dalam menerima solat itu, pertama sekali, kalau sekiranya seseorang telah menyempurnakan rukun-rukun solat, insya-Allah solatnya sah. Penting jaga rukun-rukun solat dan sebagainya. Akan tetapi demi untuk lebih meningkatkan darajat solatnya tadi, kita renungkan walaupun hadis ini dhaif, namun kita lihat dari segi hikmahnya atau pengajaran. Dhaif kerana ada sebahagian sahabat di situ yang dikatakan lemah. Namun hadis tersebut kita lihat Rasulullah SAW mengatakan Allah Ta'ala telah berfirman, hadis qudsi, di mana Allah hanya menerima solat seseorang yang tunduk akan kebesarannya. Jadi ketika kita rukuk, sujud tadi, telah dapat kita merendahkan diri kita. Kita cuba imagine dalam dunia ini ada tak pembesar-pembesar nak merendahkan diri, nak sujudlah katanya ataupun merendahkan diri. Tak, pembesar selalu jalan tegak, bahkan kalau perlu hidung tinggi. Jadi pasal dia authority. Macam mana tinggi seseorang punya darajat, bagaimana besar pangkat, besar tinggi darajat pangkat seseorang, tiba waktu solat dia dah tak boleh gini. Lepas kena tunduk sujud kepada Tuhan yang menguasai sekalian alam. Jadi kalau ketika manusia ni kadang-kadang kalau dia buat silap pun kadang-kadang berat untuk dia minta maaf. Why I should say sorry? I'm not at fault. Betul tak? Kadang-kadang orang yang buat silap sekalipun kerana angkuh, takabur, tak nak minta maaf. Ego. What? Ego. Namun orang yang begitu besar darajat, pangkat atau sebagainya tetap kena doa Allahumma ghafirli. Ya Allah, ampunkanlah dosa. Beza. Jadi apabila seseorang itu mohon pengampunan Allah, dia mendidik diri dia. Dia tahu bahawasanya dia tetap berharap kepada Tuhan semesta alam. Jadi janganlah dia bersikap sombong. Allah Ta'ala tidak menerima, aku hanya menerima solat seseorang yang tunduk akan kebesaranku, tidak bersikap sombong terhadap makhlukku dan tidak terus-menerus berbuat maksiat. Baik, ambil pengajaran. Dia tidak bersifat sombong terhadap makhlukku. Kadang-kadang kita ni, tak usah kata orang lah, kita ni pun kadang-kadang ketika iman tengah lemah ataupun ketika sedang dicabar, aku pantang dicabar, contoh. Jadi ingat, di dalam kebesaran kita, di dalam kekuatan kita kena didik diri kita, jangan ada sifat angkuh, jangan ada sifat sombong, jangan ada sifat besar diri. Kalau kita ada sifat besar diri kerana martabat kita, darajat kita, pangkat kita, suami aku manager, ya suami aku manager, suami aku lawyer, suami aku doktor, suami aku menteri, suami aku presiden persatuan-persatuan orang-orang tertentu lah. Jadi so what? Betul tak? Kerana kita rasa lebih, aku ni lebih hebat, kita sedang mewarisi sifat iblis. Iblis apabila disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, apa jawapan iblis? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan kau ciptakan dia daripada tanah.
ana khairun minhu, aku lebih baik daripada diri dia. Ini sifat takabur. Kita kalau ada sifat demikian, kalau kita nak cuba konon-konon ketika datang dalam sebuah majlis, takkan aku nak duduk sama orang-orang, aku kan VIP. Ingat, iblis ana khairun minhu, aku lebih baik daripada diri dia. Jangan. Kita kena kikis. Aku kan orang bergaji besar. Aku kan orang yang tinggal kondo, tinggal rumah banglo. Takkan nak duduk bersama dengan orang three bedders. Ini contoh. Tak layak lah kan. Ini sifat iblis. Jangan. Orang yang tawaduk, bagaimana keadaan sekalipun, dia tahu rezeki itu Allah Ta'ala yang kurniakan. Aku ini tak ada apa-apa kalau Allah Ta'ala tidak berikan. Bahkan kalau Allah Ta'ala tarik balik pun, habis segala-galanya. Sifat tawaduk demikian. Ini contoh para jemaah. Supaya kita dapat kikiskan daripada sifat iblis. Kita pun kadang-kala sifat nasionalisme kita ni, kita kan Singaporean, ini Malaysian, mana boleh? Ini orang third world country, mana? Ini contoh. Ini sifat ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini contoh. Ini kan orang seberang tambak, orang tingkat kampung. Kita kan orang bandar. Betul tak? Kalau kita nak, namun kalau kita nak tengok yang tinggal kampung tu, tanah tu dia punya. Yang awak tinggal bandar tu, awak tak ada tanah. Sorry, yang awaknya rumah tu yang tingkat 8. Angin aja. Itu pun sewa 99 tahun. Lepas 99 tahun kasih balik. Yang tinggal kampung tu, tanah dia punya. Ni contoh. Walaupun rumah kayu, tanah dia punya, dia biasa dia boleh rumah 2 tingkat. Ni contoh. Jadi, jangan takabur. Bukan hanya demikian. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis yang lain, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk syurga. Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Siapa yang tak masuk syurga? Man kana fi qalbihi, barang siapa yang di dalam dadanya, dalam hatinya, mithqala dzarratin. Apa maksud mithqala dzarratin? Ada tak surah ada sebutkan mithqala dzarratin? Surah apa? Zalzalah kan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Apa maksud mithqala dzarratin? Sekecil debu. Sekecil apa yang lebih kecil daripada debu? Sekecil anak semut. Sekecil debu atau lebih kecil daripada. That means every a single thing, kebaikan yang kita buat Allah Ta'ala akan tunjukkan. Jadi kita faham ayat surah Al-Zalzalah. Barang siapa melakukan amal kebaikan walaupun sekecil debu atau lebih kecil daripada itu, akan diperlihatkan. Mithqala dzarratin. Jadi kita tahu perkataan mithqala dzarratin. Hadis ini Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga, man kana fi qalbihi, barang siapa yang ada di dalam dadanya, mithqala dzarratin minal kibr, walau sekecil, mempunyai di dalam hatinya sekecil debu sifat takabur. Kecil debu takabur, tak akan masuk syurga. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini contoh para jemaah. Jadi sesuatu untuk kita renungkan. Kadang-kadang kita nak buat sesuatu, kita rasa macam megah diri, kita rasa tak boleh ditegur, maka ingat, barang siapa yang ada dalam dadanya, hatinya, mithqala dzarratin, sekecil debu kibar, takabur, tak masuk syurga. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini tak usah kata orang lain lah. Kadang-kadang kita ni pun, ialah kadang-kadang lupa. Tak kira siapa, Pak Imam ke, Ustaz ke, Pak Kiai ke, kadang-kadang lupa, tak boleh tegur sikit, tak boleh terima. Tak usah kata tegur lah. Kadang-kadang sedang duduk kat kedai kopi, orang tengok. Apa tengok? Tengok saja pun jadi gaduh. Kan kerana once dia tengok saja, dah tercabar ego dia. Betul tak? Orang yang drive. Cuba
kat belakang, tergugat tak? Tercabar tak? Ni apa ni? Apa tu nak hon? Ini contoh para jemaah. Pada ketika itu, ingat. Mungkin dia tak perasan. Atau mungkin ni orang yang dah kat belakang tu, mungkin dia nak, dia sakit perut buang air besar kalau kabut dah, ambil contoh. Atau mak dia sedang sakit ke. Jadi kita baik sangka, cuba. Maksudnya begitu. Orang yang tenung kita, mungkin dia tengok, ni macam bekas boyfriend lama aku je ni. Jadi tak apalah. Dia nak admire apa boleh buat. Untuk terima je. Ataupun dia bukan tengok kita, dia tengok apa songkok kita ni, agaknya dalam hati dia, songkok dia tu tak tahu berapa lama tak cuci. Jadi kita saja yang shock sendirilah kononnya tengok. Baik. Macam-macam Baik. Maksudnya, jadi dalam hadis ini, aku hanya menerima solat seseorang yang tunduk akan kebesaranku, tidak bersikap sombong terhadap makhlukku, dan tidak terus-menerus maksiat kepadaku. Dalam hadis disebutkan tidak terus-menerus maksiat. Kerana apa? Bukan kata tidak buat maksiat. Tak ada siapa yang lari daripada kelemahan, kesilapan, bahkan maksiat. Maksiat berbagai. Maksiat ada dosa besar, ada dosa kecil. Kadang-kala Tok Sah kata begitulah. Hati kita berbolak-balik. Betul tak? Kadang-kala kita keluh resah. Kadang-kala berburuk sangka. Berburuk sangka pun dosa. Jadi sebab tu kita disuruh berbaik sangka dengan manusia. Contoh. Jadi maksudnya, kalau orang tu buat maksiat, sebagai manusia kita mempunyai kesilapan. Sebagai manusia kita mempunyai kelemahan. Namun jangan berbuat maksiat berterusan. Ya, jadi kadang-kadang manusia ni, orang Islam ni, dia macam baby lah. Baby yang baru nak jalan bertatih-tatih bangun tu jatuh. Bangun jatuh. Kita ni, kita kata, Ustaz dah kata jangan sifat takabur. Tetapi kadang-kadang tengah keluar terjejas. Kita punya ego tercabar. That particular time terus, ingat balik, astagfirullahalazim. Jadi maksudnya kita cuba selaya upaya. Kadang-kadang ketika iman bertambah dan berkurangan, ketika iman lemah, kadang-kadang terbuat maksiat, besok astagfirullahalazim. Kenapalah semalam aku ikut kawan aku buat perkara begini, contoh. Jadi ini manusia. Akan tetapi kita senantiasa mohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Waktu siang digunakan untuk berzikir kepadaku dan berbelas kasihan kepada orang-orang miskin. Orang-orang beriman senantiasa berbelas kasihan terhadap orang miskin dan jangan lupa berzikir. Zikrullah mempunyai berbagai makna. Zikrullah, membaca Al-Quran adalah zikrullah. Berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah adalah zikrullah. Menuntut ilmu adalah zikrullah. Ini semua contoh zikrullah. Bertafakur adalah zikrullah. Muhasabah diri, kelemahan dosa-dosa yang dilakukan adalah zikrullah. Jadi seorang yang beriman senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah. Kalau tak ada apa-apa pun, setidak-tidaknya mulutnya cuba penuhi dengan zikrullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita ingat, kita tahu ungkapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma talat alaihi syams. Rasulullah katakan, untuk aku ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lebih aku sukai daripada apa jua yang terkena ke atasnya cahaya matahari. Apa yang terkena cahaya matahari? Hampir semua yang ada di atas permukaan bumi terkena cahaya matahari. Jadi ungkapan ringkas tadi ibaratnya hampir sama dengan dunia dan isi. Baik. Seseorang yang dah meninggal dunia, dia punya account untuk buat amalan dah press pause, stop. Betul?
Tetapi kita masih hidup di dunia, akaun masih ada. Ini contoh lah ya. Kalau sekiranya kita cakap pasal duit lah. Kita buat sesuatu, contohlah, dapat katakan pemerintah katakan, barang siapa ucapkan pemerintah negara Islam lah ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar daripada ni hari berapa hari bulan? 25, 24 sampai besok 26. 2 hari saja special. Barang siapa ungkapkan ini dapat $1,000. Ataupun inilah nak dekat National Day, barang siapa ungkapkan we are Singapore dapat $1,000. Scam. Okay, barang siapa, the more you say, ini pasal apa, kita punya reserve dah banyak sangat lah, kita nak kasih kepada semua we are Singapore. Sambil buat kerja, we are Singapore. Sambil duduk dalam bas, we are Singapore, we are Singapore, we are Singapore. Dia kasih satu trace together punya ni. Every time we say recorded, we are Singapore, we are Singapore, we are Singapore, we are Singapore, we are Singapore. Dalam bas, we are Singapore semua. Pasal setiap itu akan dapat. Kemudian we have the last hour. Dah pukul 11:30 malam. Left 1 hour. Semua berebut tak? We are Singapore, we are Singapore, we are Singapore. Lagi 5 minit. Dia tak ada we are Singapore, we are Singapore, we are Singapore, we are Singapore. Pasal every second counts. Once dah pukul 12, stop. No more. Dah rugi. Satu kata tu, alamak, I forgot 1 minute boleh kasih tak? What? 1 minit cukup. Aku akan baca 10, aku akan baca 100 kali. Sorry, no. Stop. Yang dah miss the 12 minute, rugi, menyesal. Yang dah last 1 minute akan kelang-kabut kerana nilai 1 minute itu sangat berharga. Pasal every we are Singapore tadi, $1,000. Nabi SAW katakan, la'an aku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma talat alaihi syams. Untuk aku ungkapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih aku sukai daripada apa yang terkena ke atasnya cahaya matahari. Subhanallah. Lebih baik daripada $1,000 yang dijanjikan tadi. Lebih dicintai Nabi daripada apa yang terkena ke atas cahaya matahari. Nescaya dengan demikian kita kena perbanyakkan ungkapan tersebut. Kita masih ada, the account masih open, belum 12 midnight tadi. Account masih open. 12 midnight account close apabila nyawa di kerongkongan. Pada ketika itu orang yang dah telah meninggal dunia, alangkah baiknya kalau dapat kembalikan ke atas dunia ini, dapat ungkapan satu subhanallah. Pahala dah besar. That particular time baru dia tahu nilai apa itu. Ungkapan subhanallah saja. Belum masuk walhamdulillah. Belum masuk la ilaha illallah wallahu akbar. Satu kali rukuk, satu kali sujud, betapa besar pahalanya. 2 rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu baru solat sunat. Solat fardu pahalanya berlipat kali ganda daripada solat sunat. Subhanallah. Ini contoh para jemaah. Jadi kita lalai. Pasal kita tak lihat nilai. Kita kalau hanya dapat lihat nilai, kalau dia tu dollar sign. Dollars baru dapat lihat nilai. Demikian para jemaah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi atas dasar demikian, waktu siang gunakanlah dengan zikr. Kalau kita terbiasa orang yang naik MRT dalam bas, ketika MRT dalam bas tadi terbiasa dengan hanya waste time dengan social media, ubah sedikit. Dalam bas tadi dapat dunia dan segala isi. Ketika nak tidur sambil baring tu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Panjang sangat baca la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai tertidur. Setiap la ilaha illallah saja zuk seolah-olah ya 100,000. La ilaha illallah 100,000. La ilaha illallah 100,000. Kita buat tak kalau setiap 100,000 dollar sign, nampak? Tetapi la ilaha illallah tu antara kalimah yang teragung.
Dan barang siapa mati kalimat terakhir la ilaha illallah, masuk syurga. Subhanallah. Baik. Jadi kita disuruh berbuat baik kepada wanita janda dan sebagainya. Baik, tadi kita mula lewat sikit, kita habiskan bacakan apa yang boleh kita baca. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Zaid bin Khalid bahawasanya Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana wudu'uhu thumma shalla rak'atain la yashu fihima ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berwuduk dengan sempurna, kemudian mengerjakan solat 2 rakaat, tidak berkhayal ketika mengerjakannya, maka dosa-dosanya yang lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya barang siapa berwuduk dengan sempurna. Banyak hadis-hadis yang memberi fadilat-fadilat demikian, sering kali kita lihat renungkan wuduk dengan sempurna. Barang siapa berwuduk dengan sempurna, keluar rumah pergi ke masjid, setiap langkah yang dilangkah diangkatkan 1 darajat, diampunkan 1 dosa. Jadi maksudnya kita mulakan dengan wuduk dengan sempurna. Jadi sebab tu saya katakan tadi, khusyuk ketika wuduk. Imam Muslim meriwayatkan dari Uthman bin Abu Al-Ash, katanya, di mana beliau mengatakan, "Ya wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah mengganggu diriku ketika solat dan pada saat membaca ayat sehingga aku sering mengalami kesalahan." Mendengar itu Nabi SAW bersabda, itu adalah syaitan yang bernama Al-Khanzab. Jadi itulah syaitan yang bernama Al-Khanzab. Jika kamu merasa diganggu olehnya, mintalah perlindungan kepada Allah dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan menudah ke sebelah kirimu sebanyak 3 kali. Selanjutnya Uthman berkata, arah itu akhirnya aku lakukan dan Allah menghilangkan godaan itu daripada diri. Hadis yang terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang bermaksud, aku telah membahagikan 2 bacaan Fatihah dalam solatku itu antara diriku dengan hamba-Ku, dan dia akan memperolehi apa yang dimintanya. Jika dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Taala berfirman, hamba-Ku telah memujiku. Jika dia membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah Taala berfirman, hamba-Ku telah memujiku. Sekiranya dia membaca Maliki Yaumiddin, Allah Taala berfirman, hamba-Ku telah memuliakanku dan menyerahkan dirinya kepadaku. Jika dia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Taala berfirman, inilah antaraku dengan hamba-Ku dan dia akan memperolehi apa yang diminta. Iyyaka na'budu, ya Allah, tunjuklah kepadamu aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu aku mohon perlindungan. Kepadamu aku meminta. Kemudian jika dia membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza li 'abdi wa li 'abdi mas'al, ini adalah bagian hamba-Ku dan dia akan memperolehi apa yang dia minta. Jadi maksudnya setiap kali kita baca suratul Fatihah itu, kita sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Maha suci Allah yang menguasai Tuhan sekalian alam. Jadi kita ingat, jadi menunjukkan setiap kali satu ayat yang kita baca, Allah Taala menjawab. Ya, berarti kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian tak wajarlah kita baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Awak meminta ke awak buat apa? Ini ibarat lepaskan batuk di tangga, bukan. Awak setakat nak sempurnakan rukun solat, salah kalau sempurna tajwidnya ke dan sebagainya. Tetapi awak tak meminta. Kita meminta ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Jadi setiap satu ayat yang kita baca, kalau dapat kita menghayatinya insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, memandangkan masa, sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Pada minggu hadapan kita akan sambung dalam tajuk perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam solat. Oh, lain minggu hari Cina. Alhamdulillah. Ya. Oh, alhamdulillah. Baiklah, ada berita baik. Minggu hadapan tak ada kelas. Jadi kita akan bertemu pada minggu berikutnya insya-Allah. Jadi kita akan sambung pada tajuk perkara-perkara yang dimakruhkan dalam solat insya-Allah. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.